Jika anda diberikan sepotong ayat yang dianggap aneh dari orang yang tidak dikenali, lebih-lebih lagi anda sendiri yang meragui status sebenar individu berkenaan, anda dinasihatkan untuk merujuknya dari guru-guru agama yang bertauliah. Ini kerana selain kita turut dibebani ajaran sesat yang ingin memesongkan akidah penganut-penganut Islam sejak akhir-akhir ini, namun perlu juga diketahui makhluk halus juga kadang-kadang boleh menjelma dalam bentuk manusia dengan alasan untuk memberikan pertolongan kepada individu yang baginya dianggap insan terpilih. Namun sama ada ingin menaruh perasaan curiga kerana ada yang mendakwa menemui wali Allah kerana sifatnya yang suka merendah diri, sanggup memberikan pertolongan bagi individu yang bermasalah. Malah pakaiannya juga dikatakan agak lusuh sambil membawa tongkat bersama. Kita agak janggal untuk mendakwa jika individu berkenaan seorang wali atau sekadar jelmaan jin Islam jika perjalanannya begitu pantas turut menambahkan lagi kecurigaan yang bersarang di hati. Hal seumpama ini bukanlah cerita rekaan tetapi pengalaman sebenar yang dialami oleh Muhammad Kamal Bahrain Ibrahim dari kampung Padang Tokku, Wakaf Baru Kelantan ketika menceritakannya kepada wartawan Siar TV. Menurut Muhammad Kamal, kisah tersebut berlaku pada 11 Ogos 2008 di mana ketika itu beliau sedang memandu kereta perdua kancil miliknya yang dalam perjalanan dari rumahnya ke kampung Pohon Tanjung melalui tanah perkuburan Kubur Pauh Ganja. Menjadi kelaziman baginya setiap kali melintasi mana-mana tanah perkuburan, beliau akan memberikan salam dan menyedekahkan surah Al-Fatihah. Sambil memandu melintasi kubur tersebut, tanpa disedarinya, seorang tua yang berserban, lagak seperti seorang alim, berpakaian agak lusuh dan bertampung di sana-sini sambil membawa tongkat muncul dari arah kubur itu, di mana dari pemerhatiannya, orang tua itu seolah-olah terapung-apung di udara dan tidak berpijak ke bumi. Dari gerak hatinya, orang tua aneh itu tentunya agak keletihan seperti datang dari tempat yang jauh. Beliau kemudiannya memberhentikan kenderaannya lalu parkir berdekatan dengan pagar kubur tersebut. Muhammad Kamal bertanya, "Ana pernah tengok anta sebelum ini. Anta dari mana?" Orang tua aneh itu menjawab ringkas bahawa beliau datang dari Pondok Tok Solehur, iaitu seorang wali Allah tersohor dari kampung Kok Pasir, Tumpat, Kelantan. Orang tua tersebut turut memperkenalkan diri dengan nama Kamal juga, seorang penjaga masjid Tok Solehur itu. Orang tua itu memberitahunya bahawa beliau sangat-sangat ingin menemui Muhammad Kamal sambil makan angin kerana dikatakan Muhammad Kamal telah menyeru namanya dengan mengucapkan selamat sejahtera terhadapnya. Keadaan ini menyebabkan Muhammad Kamal kebingungan dengan keadaan demikian lalu mengemukakan pertanyaan kedua, adakah orang tua aneh itu dari Pondok Tok Solehur? Ini kerana setahunya jarak di antara Pondok Tok Solehur yang letaknya di kampung Kok Pasir, Tumpat, Kelantan dengan kubur Pauh Ganja yang letaknya wakaf baru itu sejauh kira-kira 13 km. Masakan orang tua berkenaan dapat berjalan atau berlari sepantas itu. Itulah yang memeningkan kepalanya. Muhammad Kamal tidak mengesyaki apa-apa terhadap orang tua aneh yang tiba-tiba muncul dari kubur Pauh Ganja itu. Hanya yang terlintas di hatinya berkemungkinan orang tua aneh itu mempunyai status ilmu agak tinggi seperti ilmu gaib. Hanya Allah jua yang mengetahuinya. Malah orang tua aneh itu juga memberitahu Muhammad Kamal bahawa mereka berdua pernah bertemu di Masjid Tok Solehur
2 bulan lalu. Kata Muhammad Kamal, sebelum bertemu dengan orang tua Anih itu 2 bulan lepas di Masjid Tuk Selehor, beliau pernah melakukan zikir kerana menghadapi masalah pribadi. Selepas berzikir, orang tua Anih itu muncul secara tiba-tiba lalu memberikan salam kepada beliau. Dan ketika itulah orang tua itu memperkenalkan namanya juga Kamal. Kata Muhammad Kamal lagi, pada tarikh 11 Ogos 2008, orang tua Anih yang sama bertemu kembali dengannya kerana masalah pribadi yang masih belum selesai dengan kedatangan dan kemunculan orang tua Anih di tanah perkuburan itu sebagai pertemuan yang tidak dijangka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dengan pantas, orang tua Anih itu menulis di atas tapak tangannya menggunakan marker pen. Menurut Muhammad Kamal, beliau tidak dapat menafsirkan ayat tersebut sama ada ayat pelindung diri atau mungkin juga ayat pelaris perniagaan kerana sememangnya urusan perniagaan yang dilakukannya setakat ini agak perlahan dan kekurangan pelanggan. Selepas menerima ayat yang tertulis agak jelas di tapak tangannya yang menurut pandangannya tidak akan hilang kerana ditulis dengan dakwat yang sukar ditanggalkan, lantas beliau memberikan sedikit buah tangan sebagai sedekah ikhlas darinya kerana mereka berdua berkemungkinan tidak akan bertemu lagi di lain kali. Apabila beliau memperoleh ayat yang paling bernilai buat dirinya, dengan segera beliau masuk ke dalam kenderaannya untuk mengelakkan dari dilihat oleh orang lain, terutamanya ada sebuah kereta yang turut dipakai berhampiran simpang jalan di kubur itu. Kerana nalurinya agak curiga kalau tulisan ayat di telapak tangannya pasti tanggal juga akhirnya, lalu beliau merakamnya ke dalam telefon bimbit berkamera di samping memudahkan beliau untuk melihat ayat itu dengan lebih baik lagi. Dengan demikian, setelah dapat merakamnya, beliau segera menghidupkan enjin keretanya lalu bergerak perlahan meninggalkan orang tua Anih yang masih tercegat di kubur itu. Dalam masa sedang memandu kenderaannya itu, ketika itulah beliau agak terkejut. Ini kerana beliau dapat melihat dengan jelas di sebalik cermin pandang belakang keretanya bahawa sewaktu keretanya bergerak perlahan, beliau melihat orang tua Anih itu melangkah perlahan-lahan menghala ke tengah-tengah jalan batu kerikil yang berdebu lalu gaib di situ. Selepas melihat orang tua Anih itu gaib, dalam masa 15 saat sahaja, sepotong ayat yang dituliskan oleh orang tua Anih itu di telapak tangannya juga hilang dengan tidak disangka-sangka. Tambah Muhammad Kamal, beliau tidak dapat menjelaskan tentang orang tua Anih itu sama ada seorang wali atau julum ajin, apatah lagi kemunculannya secara pantas dari arah tanah perkuburan itu, sedangkan kata orang tua itu dia datang dari jauh. Walau bagaimanapun menurutnya, kubur Pahu Ganja memang sebuah tanah perkuburan yang dianggap bersejarah. Berikutan terdapat beberapa orang alim dari golongan tasawuf turut dikebumikan di situ. Namun, beliau juga tidak menafikan kemungkinan kemunculan orang tua Anih yang bernama Kamal itu sebagai salah satu ujian daripada Allah SWT terhadap dirinya supaya sentiasa bersabar dalam menempuh segala masalah yang menghantui hidupnya.